Okey, awak boleh teruskan. Soalan bahagian B, yang mana yang tak tahu nak buat boleh tanya. Yang tak tahu nak buat tu boleh tanya, yang tak faham, yang tak ingat, apa-apalah. Segala yang rasa macam confused nak jawab tu, tanya je. Sebab nanti bahagian B ni nak hantar waktu kelas ni. Siap awal, boleh hantar awal. Ha. Okey, saya terangkan nombor 2 . Saya terangkan nombor 2. 2A ni. Untuk 2A ni, dia kata satu kad dipilih secara rawak dari kotak P. Ni kotak P. Ni kotak P. So, satu kad dipilih secara lawak. Memang ada kad X je kan. So, maksudnya kita pilih X lah. Kita pilih X. Lepas tu kemudian satu kad dipilih secara rawak dari kotak Q. Okey. So, satu kad sahaja daripada kotak Q ni. Boleh jadi kita ambil 2, boleh jadi kita ambil 3, 4 atau 5 kan. So, hanya 2 kad je lah. Satu kotak P, satu kotak Q. Kan. 2 kad saja yang kita nak. Jadi, ruang sampel kita mestilah satu dari kotak P dan satu daripada kotak Q. Kiranya kita ada kotak P ada satu kan. Ada X je. So X, lepas tu kotak Q kita boleh pilih 2. Maka X dengan 2 kan. Kalau yang kita ambil yang kotak Q tak dapat 2, maybe kita dapat 3. So pasangan dia X dengan 3 kan. Lepas tu mungkin X dengan 4 ataupun X dengan 5 ke. So ruang sampel kita yang tu lah pasangan dia tu. Untuk B saya terangkan B. Nilai kecerunan yang betul. Okey, yang ni ingat tak saya bagi tahu pasal bertangan tu. Yang pasal tangan kan, kelas awak kan. Yang pasal tangan tu, kalau kita guna tangan kanan, maksudnya positif. Kalau guna tangan kiri, negatif kan. Ingat ambil letak kat perut kan, letak kat perut keluar ke bahu. Guna tangan kanan positif, guna tangan kiri negatif. Lepas tu kalau dia mendatar, macam kita naik atas jalan raya je, tak ada naik bukit apa, tak ada turun bukit, tak ada naik bukit, so mendatar je, ada cerun tak? Ada kecerunan tak? So kalau tak ada kecerunan maksudnya apa? Sifar lah kan. Sifar kosong. Lepas tu kalau yang tinggi macam tu, memang cerun sangat-sangat lah nak naik gunung ke naik macam ni kan. So memang kereta memang tak boleh nak naik lah. Kita nak panjat pun kita kena guna tali letak dekat atas kan. Okay, so maksudnya yang tu tidak tertakrif. Okay, so pilih jawapan dekat sini. Okay, yang C, bulatkan image isometrik bagi objek H di bawah. Okay, image ni, kalau image objek dengan image bawah tajuk transformasi lah kan, mesti bentuk dia mesti sama.
Kalau dia berlaku pantulan ke, dia berlaku apa lagi, pantulan, dia berlaku putaran, dia berlaku translasi. Okey, bawa isometrik lah ni, 3 benda tu. Tapi bentuk dia tetap sama, tidak akan berubah. Dia nak putar ke kan? Contoh saya ada buku ni kan. Contoh saya ada buku ni, nampak tak? Gelap. Buku ni 4 segi. So kalau saya putar pun dia tetaplah 4 segi. Kalau saya macam reflect pergi dekat sini ke, dia tetap lagi 4 segi kan. So maksudnya macam tu lah. Bentuk dia tetap lagi sama. Dia nak translasi ke, dia nak bergerak atas bawah ke, tetap segi 4 juga. Bentuk dia tetap sama. Okay, so pilih jawapan. Okay, nombor 3A. Nombor 3A, padankan setiap persamaan yang berikut dengan penukaran perkara rumus yang betul. Yang ni tajuk bab 3 kan, bab 3. Kita ada X sama dengan Y per 3. Yang nombor 1 ni X sama dengan apa. Lepas tu dia nak tukarkan, sama ada dia nak tukarkan kepada, kita tengok pilihan jawapan, dia tukarkan kepada W. W sama dengan apa? So awak tengoklah, kalau X sama dengan yang ni, macam mana kita nak ubah dia supaya W sama dengan. Supaya ubah dia supaya W sama dengan. Macam mana kita nak buat? W ni pindah kiri, X tu pindah kanan. Okey, cuba. So mana pilihan jawapan? Lepas tu yang kedua ni pula sama juga. W ni dia nak W sama dengan apa? X dengan Y. So pilihlah. Yang dua tu okey je tu. Yang dua ni. Okey, yang 3B. Yang 3B ni pun senang kan? Paksi simetri yang betul. Paksi simetri. Ingat tak saya kata? Paksi simetri dia tu bila kita lipat dia sama. Kan? Bila kita lipat tu dia sama. Jadi dia apa ni, contoh macam ni lah. Saya kena buang background ni baru nampak kan. Contoh segi 4 macam ni. Sekejap. Okey. So kalau paksi simetri, contoh saya ada segi 4 macam ni kan. So paksi simetri tu maksudnya bila kita lipat dia, bucu ni dia akan kena dengan bucu ni juga. Setiap bucu tu kena pada bucu. Tu kiranya line ni ialah paksi simetri lah ni. Bukannya bila kita lipat tu dia jadi macam ni. Ada yang keluar. Kan. So yang tu bukan paksi simetri lah. Line ni bukan paksi simetri. Okay. So untuk yang poligon sekata, okay. Kalau poligon sekata, senang kata bentuk segi 4. Segi 4 sama. Segi 4 sama sisi. Segi 4 sama sisi tu segitiga sama sisi ke segitiga sama sisi. Maksudnya dia tu adalah poligon sekata lah. Bila mana dia sisi dia sama panjang kan. Poligon sekata. Jadi simetri tu dia ikut je bilangan bucu. Kan. Dia ikut je bilangan bucu. Okey. Sekejap. Betul lah. Ikut je bilangan bucu, okey. Yang kalau pentagon. Pentagon ada 5. Kan, pentagon ada 5 bucu. Maka paksi simetri dia pun 5 juga. Yang tu kalau poligon sekata. Kalau segi 4 sama, kita ada 4 bucu kan, segi 4 sama. So, paksi simetri dia straight, bawah, segi 4 sama. Sekejap saya lukis. Ni segi 4 sama. So paksi simetri dia 1, 2,
3, 4. Dia akan dapat 4 juga kalau poligon sekata, sisi dia sama. Okey, so ikut bucu. Kalau yang tak sama, contoh segi 4. Segi 4 tepat. Okey, yang tu kita kena tengok dululah. Kita kena cuba lipat dia. Kalau yang ni dia ada 2. Yang ni ada 2. Segi 4 tepat ada 2. Kalau yang ni, kalau sebelah sini tak boleh sebab bucu ni tak kena pada bucu ni. Kalau segi 4 sama kan. Ni kertas saya ni segi 4 sama ni. Kan? So bila saya lipat dia, kalau saya lipat bucu nak ke bucu, dia tak kena. Dia ada yang keluar. So yang tu bukan paksi simetri lah. Pilih jawapan. Nombor 4. Boleh saya pergi nombor 4 . Raja di bawah menunjukkan susunan batang mancis yang membentuk beberapa corak. Tandakan betul pada kotak di ruang jawapan bagi pola bilangan batang mancis yang menggunakan ungkapan algebra yang betul. Okey, dia nak tahu yang mana lah ni kan. Simple je ni juga ni. Dia nak 2n tambah 3 ke 2 tambah n. So awak kena try lah. Yang first ni ada berapa mancis? 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Ada 5 mancis. Yang ni ada berapa kira? Kira ada berapa. So yang ni pun kira ada berapa. Jadi awak keluarkan susunan dia. 5, sini berapa. Lepas tu try masukkan. 2n tambah 1. So kalau n tu maksudnya bentuk yang pertama, n tu kita kata bentuk lah. Bentuk yang pertama, n1. So adakah kita dapat 5 mancis? Dan kalau n2, betul tak dapat satu, betul tak sama tak dengan jawapan yang kita dapat, yang kita kira tadi. Kalau n tu maksudnya n tu ialah bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Ni bentuk pertama kita, mesti ada 5 mancis. So cuba cek dengan jawapan tadi. Kalau bentuk pertama 1, 2 darab 1 tambah 3, betul tak dapat 5. Lepas tu cek dengan yang bawah juga. Okey. Simple. Boleh dah tahu jawapan kan? Seterusnya, nyatakan benar atau palsu bagi setiap pernyataan berikut. Benar atau palsu? Benar atau palsu? Dia nak tahu benar atau palsu kan? Okey, yang pertama ni. S ni ada unsur O, P, E, R, A, S, I. Lepas tu dia kata L ni, L ialah peristiwa memilih huruf konsonan. Okey, apakah huruf konsonan? Okey, huruf konsonan tu yang huruf selain huruf vokal lah. Vokal A, E, I, O, U kan? Vokal tu A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Yang ni vokal. Kalau konsonan tu selain huruf ni. Maksudnya B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Iaitu konsonan. So dia bagi tahu dekat sini, dalam S ni kita nak ambil huruf konsonan. Lepas tu dia kata maka N ni maksudnya bilangan. Bilangan L pelengkap. Ni dia ada simbol dekat sini. Okey, awak perhatikan dia ada simbol atas ni. Kita panggil dia prime. Okey, L prime. L prime ataupun pelengkap L. Pelengkap L. Maksudnya
dia tu pelengkap L ialah bukan peristiwa memilih huruf konsonan. Bukan peristiwa memilih huruf konsonan. Maksudnya huruf vokal lah. Bukan peristiwa L. Bukan peristiwa memilih huruf konsonan. Maksudnya vokal lah. Jadi dia tanya, betul ke tak? Bilangan bukan peristiwa memilih huruf konsonan dalam S ni ada 4. O, E, A, I. Betul ke salah? So, pilih jawapan betul, benar atau palsu. Okay. Boleh kalau saya laju bagi tahu, kalau nak suruh minta tunggu sekejap, bagi tahu juga. Cepat-cepat buka mic lah, tunggu sekejap tu. Okey, yang kedua. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor 10 hingga 20. Kan? Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor 10 hingga 20. Tak tahulah berapa kan. Dia nak 13 ke. Satu nombor je dia nak pilih. So dia kata kebarangkalian memilih nombor ganjil ialah 1/2. Kebarangkalian memilih nombor ganjil ialah 1/2. Okey, untuk kebarangkalian ni dia macam pecahan lah, pecahan. Ibaratnya kita ada pizza contoh, kita ada pizza. Kita ada pizza, lepas tu awak makan hanya ni saja. Ni saja kan, awak makan ni saja. So maksudnya awak makan ni adalah 1/4. So samalah juga dengan kebarangkalian ni, dia macam nombor ganjil. Okey, berapakah bilangan nombor ganjil daripada nombor 10 hingga 20? Okey, so awak kena listkan berapa nombor ganjil antara 10 hingga 20 tu. Listkan. 11 nombor ganjil, betul tak? Okey, lagi 13 nombor ganjil kan? Okey, so awak listkan semua ada berapa. Lepas tu kira berapa yang ada ni. Sekejap Okey, saya list dulu 10, 11 semua nombor antara daripada nombor 10 hingga 20. Listkan semua sampai 20. Listkan semua. Kemudian awak bulatkan nombor ganjil. Cuba awak bulatkan nombor ganjil dalam 10 hingga 20 ni. Bulatkan semua. So, kebarangkalian tu maksudnya pecahan. Pecahan yang nombor ganjil dengan semua. Betul ke tak dia adalah 1/2? 1/2. Awak kecilkan pecahan tu dapat 1/2 ke tak? Kalau dapat maka benar. Kalau bukan palsu. Okay. Dah dapat jawapan dah. Saya nak teruskan kalau dah dapat. Okey, yang C. Yang C ni bulatkan garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan yang terbesar. Adakah FG, adakah OH dengan KL. So yang ni ingat baliklah yang mana positif, yang mana tidak tertarif, negatif dan kosong tadi. Mana nilai kecerunan yang positif, tangan kanan tu kan. Tengok yang tu. Lepas tu kalau ada dua, contoh ada dua positif. So tengok yang apa tu, semakin cerun. Macam kita naik bukit kan. Yang rendah sudut dia tu mestilah
kurang cerun. Kalau yang tinggi macam tu, lagilah dia cerun. Tengok pada garis dia tu. Dia cerun ke tak. Macam anggap kita nak naik bukit. Tinggi ke tak kita naik tu. Kalau nak naik guna kereta, okey ke tak? Ke ada possibility nak jatuh macam tu. Kalau ada possibility nak jatuh tu maksudnya memang sangat cerun lah tu. Okey. So yang ni nilai kecerunan yang terbesar. Boleh ambil, boleh pilih jawapan. Okey, 5A. Raja di bawah ialah sebuah bulatan berpusatkan O. Lengkapkan ruang jawapan. RSTUOQ sektor Tembering. Okey, so yang ni bawah tajuk bulatan. Kalau tak silap saya, bawah tajuk bulatan. Awak kena kenal dalam bulatan tu ada pusat. Kan? Kena tahu pusat. Lepas tu kena tahu garis yang menyambung pusat dengan tepi ni, lilitan ya, lilitan yang kat luar ni kita panggil dia sebagai lilitan bulatan. Lilitan bulatan. So garis yang menyambung titik tengah dengan tepi ni kita panggil sebagai jejari. Jejari ataupun bahasa Inggerisnya radius. Siapa ada belajar bahasa Inggeris so radius. Okey, lagi kalau dia menyambung daripada lilitan ke lilitan juga tapi melalui titik tengah, okey, dia adalah diameter. Yang tu diameter. Okey, kalau dia ni lilitan ke lilitan juga tapi dia tak lalu titik tengah, maka dia adalah perentas. Betul kan? Perentas. Okey, lepas tu dalam bulatan kita ada sektor. Titik tengah macam ni. Okey, so kalau yang kecil ni kita panggil sebagai sektor yang minor. Sektor minor. Minor tu kecil, minority. Yang besar ni kita panggil sebagai sektor major. Lepas tu kalau ada dalam bulatan tu kita ada perentas kan. Perentas tu dia sambung lilitan ke lilitan tapi tidak melalui titik tengah. Yang tu adalah perentas. Kalau sektor tadi dia ni terpisah oleh jejari. Okey, kalau yang ni terpisah oleh perentas. So yang kawasan kecil ni kita panggil sebagai tembering. Tembering ke segmen segmen. Segmen minor yang kecil. Yang besar ni adalah segmen major lah. Betul lah. Dia bahasa Inggeris bahasa Melayu. Ya Allah. Tembering major, tembering minor. Okay. Lupa pula segmen tu bahasa Inggeris dia. Tembering. Okay, so kalau awak confuse tembering dengan tembering ni dia terpisah oleh perentas. Kalau macam ni dia terpisah oleh jejari. Sektor ni dia terpisah oleh jejari. Dan kalau yang kecil ni, kalau kawasan kecil tu atas lilitan tu tak kisahlah dia dekat yang ni ke, yang ni ke atau yang ni ke, dia tu adalah lengkuk. Okey, lengkuk. Kalau yang kecil tak sampai satu bulatan tu sikit je kita panggil sebagai lengkuk minor. Lengkuk minor. Kalau yang besar ni, dua ni, kalau contoh dekat sini kan, so selebihnya ni adalah lengkuk major. Untuk yang ni,
Selebihnya ni adalah lingkup meja. Okay, so kenal pasti mana sektor tempering. Okey, B nyatakan benar atau palsu bawah tajuk fungsi. Hubungan satu kepada banyak ialah hubungan yang mana objek mempunyai lebih daripada satu image. Okey, so hubungan satu kepada banyak. Okey, fungsi bawah tajuk fungsi kan. Fungsi ni mestilah ada image, mesti ada satu image. Mesti ada satu image. Dia tak boleh lebih daripada satu image. Tak boleh banyak. Tak boleh dua atau lebih. Tak boleh. Hanya satu je image. Baru dia jadi fungsi. Okay. Lepas tu hubungan hubungan kita ada 4 jenis. Hubungan ada 4 jenis. Satu kepada banyak. Satu kepada satu. Satu kepada banyak. Banyak kepada satu dan banyak kepada banyak. Okey, 4 jenis. Satu kepada satu, satu kepada banyak, banyak kepada satu, banyak kepada banyak. 4 jenis tu. Okey. Jadi yang awal tu contoh satu kepada satu, maksud dia satu objek kepada satu image. Kalau satu kepada banyak, maka maksud dia tu satu objek kepada banyak image. Okey, faham kan? Banyak kepada banyak maksudnya banyak objek kepada banyak image. Okey, macam itulah. So fungsi tu, untuk fungsi mesti satu image kan. So dia hanya hubungan yang dipilih hanya 2 je. Iaitu satu kepada satu dan banyak kepada satu. Satu kepada satu, banyak kepada satu. Satu image je. Barulah dia jadi fungsi. Okey? Okey, boleh jawab. Okey, dah siap boleh hantar jawapan. Dah hantar jawapan boleh teruskan bahagian A. Kalau tak faham lagi boleh minta saya terangkan balik soalan yang mana. Soalan yang awal-awal tadi saya tak terangkan. Kalau nak tahu boleh tanyalah 1, 2 tadi.
Amirul, saya dah post tadi soalan dalam grup tadi. Pukul 8.30 tadi lagi saya dah post dalam grup tu. Uh, tak tahu pula yang awak tak ada dalam grup. So saya post balik dalam grup yang official lah. Nombor 3A kejap. 3A yang bahagian B lah kan? Okey, 3A. Padankan setiap persamaan berikut dengan penukaran perkara rumus. Yang ni, okey, saya ambil yang pertama. Yang kedua ni senang. Yang pertama ni yang confuse kan. Jawapan ada dua. Okey, X sama dengan Y per 3 tolak 5W. So yang ni kalau kita tengok pilihan jawapan ni kita ada W sama dengan. W sama dengan. So maksudnya dia nak tukar daripada X sama dengan, dia nak bagi jawapan kita tukar W sama dengan. W sama dengan. Dia nak tukar, dia nak pindah. Okey, so maksudnya awak akan pindahlah X tu kepada sebelah kanan, W tu pergi sebelah kiri. Tukar, pindah. Okey, so kalau macam ni, disebabkan negatif 5W ni dia negatif sebelah kanan. Dia duduk sebelah kanan sama dengan kan, dia negatif. So saya pindah teruslah dia ke kiri. Saya pindah dia ke kiri supaya dia jadi positif. Lagipun memang kita nak W sama dengan kan. Memang kita nak dia W sama dengan. So saya pindah je lah ke kiri. Lepas tu X ni saya tak nak sebelah kiri. Kan. So saya pindah ke sebelah kanan. Jadi Y per 3 tolak X. Y per 3 tolak X kan. Okey. So kemudian macam mana saya nak jadikan dia W sama dengan. 5 ni saya nak buat apa? 5 ni dia darab dengan W kan. 5 darab W. So bila darab, saya pindah kena buat apa kalau darab? Bahagi. Kan bahagi. So maksudnya bahagi tu yang ni kena bahagi 5. Macam mana kita nak contohlah. Okey, saya ambil Y per 3 lah. Y per 3 nak bahagi 5. Macam mana bahagi 5? Y per 3 bahagi 5. Okey, so kalau bahagi 5, saya akan tukar kepada darab. Ni 5 per 1 kan. So tukar kepada darab 1 per 5. Darab 1 per 5. Maksudnya, Y ni 3 darab 5 macam tu. Y ni, Y darab 1 Y, 3 darab 5, 3 darab 5 lah. Kan? Y darab 1 Y, 3 darab 5 tu 3 darab 5. So yang ni, sebenarnya awak bahagi tu, awak letak bawah. W sama dengan Y ni 3 darab 5. Macam tu. Sama juga dengan ni. Macam mana X tu nak bahagi 5? Tak ada masalah pun, bahagi je lah. Letak bawah je lah kan. Okey, so dah dapat jawapan kan. Pilih mana satu jawapan.
Okey, 9.45 minta semua dah siap hantar bahagian B dan boleh teruskan bahagian A.
Okey, kepada yang dah hantar, cek balik jawapan ni yang saya terangkan ni. Nombor 1B. Nombor 1B. Nombor 1B tengok balik. Bulatkan pemfakturan yang betul bagi ungkapan algebra 64 tolak X kuasa 2. Okey, kalau awak jumpa macam ni, 64 tolak X kuasa 2. Tak kisahlah kalau dia letak X kuasa 2 dekat depan ke, X kuasa 2 tolak 64 ke, X kuasa 2 tolak 9 ke, 16 tolak X kuasa 2 ke kan. Dengan syarat tengah ni mesti tolak. Lepas tu dia ada X kuasa 2 atau B kuasa 2, Y kuasa 2 ke. Ya ada kuasa 2 lah. Lepas tu yang nombor satu lagi ni pula, dia dia adalah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Maksudnya kalau 64 ni dia adalah 8 kuasa 2. Kalau 9, 3 kuasa 2. Kalau 16, 4 kuasa 2. Kan? Okey. Jadi kalau awak jumpa macam ni, dengan syarat dia tolak. Dengan syarat dia tolak. So kalau yang pertama ni dia akan jadi X tolak 8. X tambah 8. Dia ni kan X kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 kan ni. X kuasa 2 tolak 64 tu bermaksud 8 kuasa 2. So kita pecahkan dia, kita faktorkan dia kepada dua bracket. X tolak 8, X tambah 8. Kalau yang X kuasa 2 tolak 9, yang ni dia akan jadi X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 kan. Maka dia jadi X tolak 3 dengan X tambah 3. Okey, yang mana dulu tu tak kisah. Okey, kalau yang ni 16 tolak X kuasa 2 bermaksud 4 kuasa 2 tolak X kuasa 2 kan. So dia jadi 4 tolak X dan 4 tambah X. Okey. So pilih balik jawapan. Lepas tu tengok juga yang sini, ada yang salah tu dekat sini. Ni. Yang ni. Ingat tak? Ingat yang saya bagi tahu tu pasal yang tangan tu. Praktis sekarang. Praktis hari ni terus nak jawab exam akhir tahun dah ni. Guna tangan kanan, letak dekat perut, keluar ke bahu. Letak dekat perut, keluar ke bahu. Maksudnya kita guna tangan kanan. Bentuk dia macam ni. Awak lukis. Lukis apa garis awak dapat. Letak dekat perut, keluar ke bahu tu. Lukis sama. Sama macam yang apa yang awak dapat tu. Tangan awak dapat tu kan. So kalau dapat macam ni bermaksud dia positif. Guna tangan kanan. Positif. Kalau guna tangan kiri letak dekat perut pergi bahu. Okay, kita dapat negatif. Dapat negatif macam ni dapat negatif. Guna tangan sendirilah. Kalau guna saya ni tak tahulah dia keluar macam mana dekat awak. Takut dia reflect je. Lepas tu okay, kalau mendata maksud dia kecerunan dia sifar, kosong. Dia tak ada cerun, mendata, jalan raya, mendata. Okey, jalan raya mendata maksudnya kecerunan kosong, sifar. Kalau straight menegak macam ni, gunung, kita tak boleh nak naik dah. Naik kereta memang kereta tak boleh nak naik dah. Kalau tak boleh nak naik tu maksudnya bukanlah tak ada kecerunan. Bukannya tak ada kecerunan. Okey, tapi kecerunan dia sangat-sangatlah tinggi yang kita tak boleh nak kira dah. Tidak tertakrif kalau yang menegak macam ni. Okey. So maksudnya yang ni macam ni guna tangan kanan positif. Yang ni negatif. Yang macam ni tidak tertakrif. Dan kalau macam ni sifar. Okey, pilih jawapan.
Okey, kemudian balik kepada soalan yang nombor 3B. Tadi saya dah terangkan dah ni. Poligon yang mempunyai bilangan paksi simetri yang betul. Yang mana yang bilangan simetri yang betul? Okey, saya kata masa first tadi, kalau dia bentuk poligon sekata. Okey, poligon sekata. Kena tulis ni baru awak ingat ni, baru nampak ni. Poligon sekata maksudnya sama sisi, sama panjang sisi dia. Okey, so bila sama sisi, contohnya segitiga sama sisi, sama semualah, sama panjang. Kalau 3 cm, 3 cm, 3 cm semua. Ataupun segi empat sama. So kalau segi empat sama. Segi lima sama tu pentagon lah. 5 bucu pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. Tu pentagon semua sama. Okey, kalau tengok pada contoh segi empat sama lah. Segi empat sama, 4 bucu kan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bucu. So kalau poligon sekata, paksi simetri dia ikut bilangan bucu. Sebabnya setiap bucu dia dah dapat dah. 1, 2. Lepas tu 3, 4. Memang dia ada 4. Memang dia akan ikut bilangan paksi simetri tu. Bucu tu. Paksi simetri tu ikut je bilangan bucu. Kalau poligon sekata lah. Okey. So mana poligon sekata 1, 2 ni? Ni dia kata ni, dia dah bagi ni. Simbol ni. Maksudnya sama sisi, poligon sekata. Ada berapa ni bucu ni? Ada berapa bucu? Betul ke tak paksi simetri dia ni? Sama ke tak? So palsu ke benar? Okey, lepas tu yang pertama ni. Yang ni dia kata segitiga tak sama sisi lah. Segitiga tak sama kan. Contoh bentuk yang tak samanya, segi empat tepat. Dia tak sama panjang kan. Dia tak semua sama panjang lah. Jadi bila tak sama panjang, kita tak boleh nak ikut bilangan bucu. Kalau segi empat sama contohnya, dia ada 4 bucu tapi paksi simetri dia hanyalah 2. So kalau bentuk yang tak sama ni, poligon yang tidak sekata ni, kita kena try and error berapa paksi simetri dia ada. Boleh jadi 1, boleh jadi 0, boleh jadi 3, macam itulah kan. Cuba tengok kalau yang ni. Boleh ke kalau kita nak potong dia jadi macam ni? Adakah sama ni saiz? Tak sama dah kan? Tak sama dah. So paksi simetri tu mesti sama. Bila kita lipat tu dia sama. Pilih jawapan. Apa yang perlu tanda dekat sini? Betul ke salah? Okey, seterusnya yang sini. Okey, untuk soalan ni yang bawah tu, dia tanya mana yang betul kan? Okey, yang pertama 2N tambah 3 di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Lepas tu yang kedua N tambah 3 kan? Okey, dan seterusnya lah. Sama kan? Okay. So dia tanya mana satu yang betul. Satu markah je kan? Okey, satu markah maksudnya ada satu je. Akan tanda satu je. So ni dia kata susunan batang mancis yang berbentuk beberapa corak ni. Okey, so yang ni ada berapa mancis? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mancis. Bentuk yang pertama ada 5 mancis. Bentuk yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mancis. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mancis.
Okay, kalau saya tak silap kira betul dah kan? Okay, so 5, 7, 9. So yang mana yang betul? Ungkapan algebra yang manakah yang betul? N ni, ingatlah dekat mana-mana soalan pun, N tu ialah bentuk yang keberapa. Okay, kalau N1 maksudnya bentuk yang, sorry, sekejap. 1, 2, 3. Okay. Tandakan betul pada kotak di ruang jawapan. Tandakan betul pada kotak di ruang jawapan bagi pola bilangan batang mancis yang menggunakan ungkapan algebra yang betul. Pola bilangan batang mancis. Okey, pola bilangan batang mancis. Maksudnya, okey, betul lah. N tu ialah bilangan batang mancis. Okey, betul-betul. N tu ialah batang mancis, bilangan batang mancis. Kalau N1 betul ke tak kita dapat 5? Macam pelik je. Sekejap. Oh, okey, okey. Um, Sekejap dia soalan nombor 4A ni, dia berkait juga dengan bilangan segitiga. Okey, bilangan segitiga. Yang ni bilangan segitiga ada 2. Kan? 1, 2. Bilangan segitiga. 1, 2. Yang ni bilangan segitiga dia 1, 2, 3. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Maka kita tengoklah. Kalau kita nak dua bentuk segitiga, okey, so maksudnya N tu 2. Katakanlah N tu 2. So adakah kita dapat pola bilangan mancis tu ialah 5? Macam tu. Okey, kalau N2 kita masukkan 2 darab 2 tambah 3, adakah dapat 5? So kalau yang ni, kalau N2, adakah 2 tambah 3 dapat 5? Macam tu. Faham? Okey, lepas tu kalau 3. Kalau 3 segitiga, betul ke tak kalau 2 darab 3 tambah 3 dapat 7? Atau 3 darab 3 tambah 3 dapat 7? So yang manakah yang betul? Ada jawapan ke? Sekejap. Soalan 4. Soalan 4A. Okay, alright. Abaikan Sorry. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 3, 7. 2 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Okay. Okay, sorry. Abaikan balik yang saya kata bilangan segitiga tu abaikan. Fikir balik yang awal, yang saya beritahu awal tadi. Sorry. Fikir balik apa yang saya beritahu awal tadi. Yang saya kata kalau first bentuk tu dapat 5 mancis. Yang bentuk kedua dapat 7 mancis. Bentuk ketiga dapat 9 mancis kan. Jadi N tu mewakili bentuk yang keberapa. Memang macam tu. Tak kisahlah
Tak kisahlah soalan apa pun, N tu ialah bentuk yang keberapa. N tu ialah bentuk keberapa. Lepas tu hasil jawapan tu lah yang kita nak tahu. Batang macis ke apa ke macam tu. So kalau kita tengok dekat sini, bentuk yang pertama kita ni satu lah. N tu satu lah. So kalau kita masukkan satu, dua darab satu, dua tambah tiga, lima. Betul ke tak dapat lima macam tu. Okay, kalau kita guna bentuk satu, bentuk yang pertama, kalau satu tambah tiga, betul ke tak dapat lima. So yang mana yang betul? Lepas tu cek balik. Kalau yang pertama tu betul, yang kedua tu betul ke tak? Bentuk yang kedua, N2. Okey, N2 dapat ke tak 7? Yang mana? Kalau bentuk yang ketiga, N3. 2 darab 3 tambah 7. Betul ke tak dapat 9? Okey, so yang mana yang betul tu, maka dia benar. Maka dia lah yang betul. Yang salah tu salah lah. Tak payah tanda apa. Okey. Okey, Haris, saya dah terangkan yang mana soalan yang awak dah salah tu. Okey, boleh betulkan ya? Okey, yang dah hantar boleh terus ke bahagian A lah. Ada soalan boleh tanya. Okey, 5A. Cek balik siapa yang buat ni. Ada salah tu 5A. Bentuk ni saya terangkan balik yang bentuk ni. Ni adalah satu bulatan. So yang tepi tu ialah lilitan. Yang tepi tu lah. Yang tepi tu lilitan. Lepas tu yang titik tengah tu pusat. Sini ni jejari. Kalau yang lilitan ke lilitan, yang lalu titik tengah tu diameter. Ni mesti kena pada garis ni lah kiranya. Ni diameter. Yang ni jejari. Jejari. Ni pusat. Ni lilitan. Okey, perentas tu yang garis tu, perentas. Okey, lepas tu kita tengok ke sini. Kita ada bulatan juga, titik tengah terpisah oleh jejari. So, jejari tu yang garis ni. Untuk sektor bukan garis. Sektor tu ialah ruang. Ruang yang tanda dengan hitam ni. Sektor tu ialah ruang. Sektor tu ruang yang dekat sini, yang kecil minor. Kalau yang besar ni, dia adalah sektor major. Sama juga dengan tembereng. Tembereng ni, dia terpisah oleh perentas. Okey, garis ni ialah perentas.
Garis ni ialah perentas. Yang tempering tu ialah ruang. Ruang kawasan sini. Ruang. Okey, ruang kawasan sini. Dia bukannya garis dekat luar ni. Tak. Bukannya garis tepi ni. Dia adalah ruang yang anak panah biru ni. Okey, ya sama juga. Kalau sini tempering minor, yang dekat besar ni dia adalah tempering major. Yang highlight kuning tu, yang highlight orange tu dia adalah lengkuk. Lengkuk tu dia adalah lilitan tapi tak sampai satu bulatan. So dia panggil lengkuk. Yang highlight orange tu ialah lengkuk. Kalau awak nak kata PQ ni, okay, contoh ni PQ, PR, RS, SQ, yang tu adalah lengkuk. Okay, lengkuk sama ada lengkuk minor atau major lah. Okay. Kenal pasti balik sektor dengan tempering.
Nak tanya soalan mana lagi? Yang tak boleh buat bahagian B ke? Nak tanya bahagian A pun boleh, bahagian B. Macam mana, Lukman? Okey. Nuwairah, ada nak tanya soalan mana? Lepas habis kelas nanti, sebelum exam ke bila-bila lah. Um, try buat. Macam saya kan, saya nak suruh siapkan bahagian B dan bahagian A sebagai homework lah. Okay, so kalau ada yang exam minggu depan ni atau 2 exam minggu lagi yang tak sempat kita nak discuss sama kita ni lah kan. Awak boleh je buat praktis sendiri soalan ni. Anggaplah kita macam nak exam kan. Tak apa, boleh rujuk buku, jawab, rujuk buku jawab. So dia macam awak boleh nampak lah. Kiranya macam awak boleh jawab tu. Oh, maksudnya exam nanti aku boleh jawab lah, setakat ni lah aku boleh jawab. Try awak kira markah. Kalau awak dah jawab tu, awak cuba kira markah. Okey, yang ni aku boleh buat. Yang ni boleh buat. Agak-agak berapa markah kita dapat. So possibility akhir tahun nanti insya-Allah kita dapat markah yang kita buat tu. Macam tu lah. Selalunya saya buat macam tu. Memang saya suka kalau macam setiap exam kan. Um, Walaupun dalam exam sekalipun, saya akan cuba. Saya dah siap jawab. Saya akan kira, okey, yang ni aku yakin betul. Yang ni aku yakin betul dapat markah. So, okey. So, okey, lepas dapat tu, yang confident jawab ni lah. Lepas tu tambah-tambah sikit yang ada yang rasa betul tambah sikit kan. So possibility dapat okey target ni memang dapat A minus lah macam tu. So kita kira, tak adalah kita macam ada orang ni dia macam okey aku yakin dapat buat dapat A. Tapi dia tak kira pun. Dia tak kira macam dia rasa dapat banyak buat so dapat A. Tapi dia banyak tu banyak setakat mana, banyak markah tu yang setakat mana, yang bahagian mana. Kalau dapat banyak buat tapi banyak buat tu yang soalan yang sikit markah. Susah, tak boleh juga kan. So dalam exam saya suka kira lah, lepas dah siap semua saya kira. Itu kalau ada masa lah. Kalau ada masa lebih lagi lah. Okay, sekejap je masa, dah 10 suku dah. Hantarlah bahagian B Awak boleh jawab soalan bahagian A nanti, boleh rujuk buku lah, jawab dengan rujuk buku. Sebab nak exam nanti pun kita study dulu kan. Nak exam nanti kita study dulu. So samalah, lebih kurang lah. Nak exam tu kita study. Nak jawab soalan ni kita rujuk buku. Sama je. So dalam exam nanti pun ada possibility yang kita jawab soalan hari ni, awak boleh jawab soalan tu. Maka dalam exam nanti pun awak boleh jawab.
Markah tu juga insyaAllah awak boleh dapat. Macam tu. Kalau lagi tinggi, Alhamdulillah. Bahagian A soalan 2. Okey. Nombor 2, 3, 4. Okey, okey, boleh, boleh. Nombor 2. Faktorkan 3 ST tolak SU tambah 6 TV tolak 2 VU. Okey, bila ada 4 macam ni, bila ada 4 sebutan, ada 4 sebutan macam ni, kita pisahkan dua-dua. Pisahkan dua-dua. Boleh pisahkan yang 2 pertama dengan 2 kedua boleh. Okey, lepas tu kita tengok yang pertama ni, awak boleh faktorkan apa? Faktorkan tu maksudnya bahagi. Okey, awak nak bahagi berapa? 3 ST dengan SU ni boleh bahagi apa? Yang sama. Yang sama. So kalau kita nampak dekat sini, 3 ST ni ada S, negatif SU ni pun ada S. Maka kita boleh faktorkan S. Kita bahagi S. Bahagi S, okey? So bahagi S, keluarkan S, kurungan, okey, 3 ST bahagi S. 3 ST bagi S dapat berapa? 3 T kan? 3 ST bagi S dapat berapa? So lepas tu ambil yang ni, tolak SU ni bahagi S. Tolak SU bahagi S juga dapat apa? Tolak SU bahagi S. Tolak U kan? Tolak U. Okay, lepas tu sama juga. Yang sebelah sini ni awak faktorkan dia. Faktorkan dia. Dapat apa? Boleh bahagi berapa ni faktorkan ni? 6 TV dengan 2 VU. Faktorkan apa? Lepas tu awak nak faktorkan tu, pastikan awak keluarkan tu, lepas tu bahagi tu, yang dekat dalam ni dia dapat sama dengan sebelah sini. 3T tolak U juga. Macam mana? Nak bahagi apa? Supaya dekat dalam kurungan ni dapat yang sama. 3T tolak U. Adakah kita nak keluarkan V saja? Okey, kalau kita keluarkan V dah kan. Saya ambil sini dulu. Keluarkan V. So, dalam kurungan 6TV bahagi V dapat 6T. Lepas tu tolak 2U. Tak sama lagi kan? Tak sama lagi dalam kurungan. So kita kena buat bagi sama. Maksudnya ada lagi tu yang kita boleh fakturkan. Ada lagi yang kita boleh fakturkan. Awak boleh fakturkan 2V. Fakturkan 2V. Tambah 2V. Fakturkan 2V. So bila 2V darab 3T dapat 6TV. 6VT. Kan? Bila darab tu. Lepas tu 2V darab negatif U dapat negatif 2U lah kan. Okay. So dah sama. Okay. So awak ambil S dengan VT ni sekalikan dia. Sekalikan dia. Jadi S tambah 2V. Dalam satu kurungan. Lepas tu yang satu kurungan lagi 3T tolak U. Okay. Tu nombor 2. Okay. Untuk nombor 3 senang je ni. Diberi bahawa 4X tambah 17. Lepas tu dia kata dia nak tahu nilai M jika X7, Y9. Maksudnya dia nak awak ganti X ni kepada 7. Tukar X kepada 7. 4 ni didarab dengan X. Okey, 4 didarab dengan X. So kita tukar 4 darab dengan 7. Tukar 4 darab 7 tambah 17 sama dengan Y yang ni pun kita ganti kepada 9. Ganti 9 darab punca kuasa M tolak 2. Okey. Jadi yang ni, okey, yang ada nilai ni bolehlah kita kira. Kiralah 4 darab 7 tambah 17 berapa. Lepas tu macam mana dia nak nilai M ni?
Macam mana nak nilai M? 9 ni kena pindah lah. Kira yang ni, 9 ni kena pindah. 9 darab kan? Okey, pindah jadi bahagi. Okay, 9 pindah jadi bahagi. Dapat nilai tadi, nilai kat sini. Bahagi 9. Kemudian pindah yang ni jadi tambah 2. Kan? Tambah 2. Lepas tu punca kuasa M ni, bila kita pindah, kita buat jawapan tadi, kuasa 2 dia. Kuasa 2 kan dia. Dapat dah nilai M. Nampak tak? Saya tak tulis ni. Nampak kan? Kalau tak nampak, saya terangkan lagi. Saya ulang nombor sikit. Nombor 3. Nombor 3 ni, gantikan X, gantikan Y kan. 7 dengan 9 kan. Okey, dah ganti. Sekarang ni kita nak hitung nilai M. Kita nak tahu nilai M. Maka 9 dengan 2 ni kita tak nak. Punca kuasa ni pun kita tak nak. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu pindahkan 9 dulu. Pindahkan 9 dulu. Kenapa 9? Sebabnya M ni dia berada dalam bracket. Kita kan saya katakan kalau kita nak pindah tolak atau tambah tu kita pindah yang akhir dulu kan. Pindah yang akhir dulu. Contoh macam yang ni. Punca kuasa M tolak 2 darab 9. Punca kuasa M tolak 2 baru darab dengan 9. So kita pindahkan 9 dulu. Buang 9 dulu. Dapat jawapan dekat sini. Pindah 9 jadi bahagi. Jawapan tadi bahagi dengan 9. Okay. Dah dapat jawapan apa kan. Lepas tu tinggal yang dalam bracket. So ni punca kuasa M tolak 2. So kita pindahkan 2 dulu. Yang akhir dulu. Tolak 2 tu kita pindah jadi tambah 2. Jawapan tadi tambah dengan 2. Okay. So sekarang last sekali tinggal punca kuasa M lah. Punca kuasa M kan. Okay. So punca kuasa M. Kita nak tahu M. Punca kuasa ni kena pindah kuasa 2. Kuasa 2 je lah. Jawapan tadi dah kuasa 2. Dapatlah nilai M. Nombor 4. Jerry berumur G tahun dan abangnya ialah 4 kali umurnya. Jerry umur G. Umur Jerry tu G kan. Tak tahulah G berapa. Okey, abang dia ni 4 kali umur dia. Contoh macam apa ni? Contohlah Jerry ni umur dia 3 tahun. Jerry ni umur dia 3 tahun. Lepas tu abang dia ni 4 kali umur dia. Jadi 4 tu kenalah kali dengan 3 tahun kan. Dapat umur abang dia tu 12. 12 tahun. So maksudnya 4 kali umur tu abang dia tu 4G lah. 4G. Abang dia tu umur dia 4G. Tak tahu berapa. So antara berikut yang manakah rumus bagi jumlah umur mereka? Umur mereka tu ialah H. Umur mereka selepas 6 tahun. Selepas 6 tahun. Umur mereka, Jerry dan abang dia. Okey. Jerry umur G. Kan? Jerry umur G. Lepas tu lepas 6 tahun, dia jadi G tambah 6 lah kan? G tambah 6 lepas 6 tahun. G tambah 6. Lepas tu, saya tulislah. Selepas 6 tahun. Sekarang ni umur dia G. So lepas 6 tahun, umur Jerry ni jadilah G tambah 6. Faham kan? G tambah 6 kan? Lepas tu abang dia ni pula 4 kali umur dia. Sekarang ni umur dia 4G lah abang dia. Abang ni. Abang ni 4G kan? Lepas tu lepas 6 tahun dia kena tambah 6 juga kan? So
rumus bagi jumlah umur mereka, jumlah umur tu H, maksudnya H tu Jerry tambah abang lah. Jerry tambah abang. So, cuba awak kira. G tambah 6 tambah 4G tambah 6. Hasil tambah 2 tu. Jumlah umur mereka. Okey. Ada lagi soalan sebelum kita end? Okey, saya kalau tak ada soalan, saya end kat sini dulu. Tapi saya akan stay. Siapa yang nak teruskan boleh stay dulu. Saya akan off dalam 10.40 macam tu lah. Okey, jadi saya end recording dekat sini. Ah, sebab dah 2 jam dah pun. Recording tu memang start lewat tadi sebab awal-awal tu tak ada yang nak tanya apa kan. Kalau record pun macam senyap je. Sebab tu saya tak start record lagi masa bila senyap je semua. Saya pun dah 2 jam dah kat sini. Lain kali masa awal sikit. Okey. So itu saja untuk malam ni. Ada soalan boleh tanya, boleh stay dulu dan nak tanya apa-apa. Okey, so Assalamualaikum dan selamat malam. Good luck exam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.